Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu lagi kita pada hari ini dalam sesi perkongsian ilmu iaitu kajian tindakan kepentingannya dalam meningkatkan profesionalisme perguruan. Jadi, apakah kaitannya kajian tindakan dengan kerjaya kita sebagai seorang pendidik? Jadi, kalau guru-guru lihat di sini, bagi grade DG41, grade 44, grade 48, grade 52 dan grade 54, bagi pembangunan profesionalisme berterusan kita dan meningkatkan kompetensi diri kita sebagai seorang guru, sekurang-kurangnya kita perlulah cuba untuk melibatkan diri sekali dalam pelaksanaan kajian tindakan untuk penambahbaikan PDP ataupun penambahbaikan pengurusan di peringkat sekolah. Ya, jadi kalau cikgu lihat bagi grade DG52 misalnya yang bertindak sebagai peneraju perubahan, tugas beliau sebenarnya adalah untuk merancang dan menjadi peneraju kepada pelaksanaan kajian tindakan di peringkat daerah. Jadi, ini bermaksud guru-guru yang berada pada grade 41, 44 dan 48 sekurang-kurangnya sekali perlulah melibatkan diri dalam kajian tindakan. Jadi, apa sebenarnya tujuan kajian tindakan ini? Pertama, untuk membantu guru mengenal pasti masalah dalam proses pengajaran dan pembelajaran secara sedar, terancang dan sistematik. Kedua, membantu guru menjanakan idea, kaedah, teknik atau strategi pengajaran yang baharu atau berbeza daripada yang digunakan sebelumnya bagi mengatasi masalah yang berlaku dalam proses pembelajaran dan pemudahcaraan di kelas, pengurusan program sekolah ataupun masalah yang berlaku dalam bidang pengurusan atau pentadbiran sekolah. Seterusnya, kajian tindakan dapat membantu guru-guru memperbaiki amalan masing-masing menerusi refleksi ke diri, refleksi terhadap proses PDPC di kelas dan catatan dokumentasi sepanjang tempoh kajian tindakan dilaksanakan. Kajian tindakan juga bertujuan meningkatkan kompetensi, keyakinan diri dan kolaborasi guru-guru apabila hasil kajian tindakan dibentangkan di peringkat sekolah. Maksudnya, perkongsian hasil kajian tindakan dibuat secara terancang dan mampu menjanakan lebih banyak idea baharu yang kreatif dan inovatif untuk kemajuan sekolah kita. Baik, pernahkah kita melakukan penambahbaikan amalan kita dalam pengajaran di bilik darjah? Okey ya, sudah tentu semua cikgu pernah sebenarnya melakukan penambahbaikan amalan PDP. Akan tetapi, kita tidak melakukan kajian tindakan mungkin kerana sebelum ini kita tidak mengetahui cara untuk melakukan kajian tindakan dan mungkin kita beranggapan kajian tindakan ini suatu yang amat susah untuk dilakukan. Baik ya, saya beri contoh untuk panitia bahasa Melayu, untuk contoh teknik huraian isi karangan, sebenarnya guru-guru bahasa Melayu telah pun melakukan penambahbaikan amalan PDP setahun ke setahun. Baik ya, kita lihat contoh. Ketika tahun 2015, mungkin kita menggunakan teknik 5W1H untuk menghuraikan isi karangan. Pada tahun 2016 pula, kita nak mantapkan lagi teknik itu dan kita gunakan pula teknik 5W, 1H dan 1I iaitu if. Kemudian pada tahun 2017, kita menambah baik lagi amalan kita dan menggunakan kaedah AHCPK. Pada tahun 2018 pula, kita gunakan teknik dikemasin campur ayat kajian masa depan.
Kemudian pada tahun 2019, kita lihat teknik dikemasin ini kurang berkesan. Jadi kita cuba tambah baik amalan kita gunakan pula template Imbakup. Kemudian pada tahun 2020, kita tambah baik lagi teknik Imbakup, kita tambah lagi C di tengah tu untuk contoh, ayat contoh, dan kita tambah pula dengan pendapat tokoh. Tetapi kita tak lakukan kajian tindakan, tapi kita masih lakukan penambahbaikan amalan kita dalam pengajaran di bilik darjah. Jadi, cikgu-cikgu bayangkan ya, jika kita melakukan kajian tindakan dari tahun 2015 hingga 2020, bayangkan betapa banyak faedah yang diperoleh oleh pelbagai pihak apabila kajian tindakan ini didokumentasikan. Baik, kita lihat contoh-contoh tajuk kajian tindakan yang diperoleh daripada internet. Ya, ada banyak yang kita boleh jadikan rujukan. Okey, ini antaranya contoh sistem pembelajaran melengkapkan nota sejarah berpandukan buku teks dengan menggunakan konsep 5W 1H. Okey, ini antaranya lah ya cikgu. Baik, ya, kajian tindakan ini bukan sahaja boleh dilakukan oleh guru dalam pembelajaran dan pengajaran di kelas, tetapi boleh juga digunakan oleh pihak pengurusan sekolah bagi menyelesaikan isu ataupun permasalahan dalam bidang kurikulum, HAM ataupun co-kurikulum. Jadi saya ambil contoh pada tahun ini, mungkin ada antara ketua bidang yang boleh berkolaborasi untuk menjalankan kajian tindakan, meningkatkan kecekapan pengurusan fail panitia mata pelajaran menerusi laman DOF. Baik, pertama merancang ataupun planning. Jadi, guru mengenal pasti isu atau masalah yang timbul, guru merancang tindakan untuk mengatasi masalah. Jadi, kalau kita lihat pada tahun 2020 ada beberapa isu yang timbul berkaitan pengurusan fail panitia mata pelajaran. Jadi kita ambil langkah untuk buat suatu intervensi untuk atasi masalah ini dan kita akan jadikan inovasi ini sebagai kajian tindakan. Baik, yang kedua, bertindak ataupun acting. Jadi guru menulis proposal kajian tindakan dan guru merangka jadual kerja dengan rakan-rakan sepasukan. Langkah seterusnya ialah memerhati ataupun observe. Ya, jadi guru melaksanakan intervensi untuk atasi masalah. Ya, contohnya menggunakan Google Drive untuk memuat naik semua dokumentasi panitia. Kemudian guru mencatat, mengumpul data dan dokumentasikan segala hasil menerusi pelbagai cara. Seterusnya, guru melakukan refleksi ataupun reflecting hasil daripada tindakan yang dilakukan. Jadi akhirnya, guru melengkapkan laporan dan membentangkan hasil kajian tindakan. Baik ya? Okey, jadi ini contoh kajian tindakan yang mungkin kita akan lakukan pada tahun 2021. Okey, tajuk kajian tindakan meningkatkan kecekapan pengurusan fail panitia mata pelajaran menerusi laman DOF. Baik, siapa yang akan melaksanakan kajian tindakan ini? Contoh, penyelaras jawatan kuasa PDPC abad ke-21 STEM dan TVET iaitu Puan Hajah Mazita, Puan Hajah Khatijah dan Encik Hamzah. Jadi, isu atau permasalahan yang telah dikenal pasti, pengurusan fail panitia kurang memuaskan. Jadi, daripada mana kita dapat evidence tentang masalah tersebut? Yang pertama, melalui hasil pemerhatian terhadap dokumen panitia. Jadi, contohnya kita catatkanlah ya apa hasil yang diperoleh. Okey, contohnya hanya 7 daripada 20 panitia mencapai tahap pengurusan fail yang cemerlang. Hanya 4 panitia sahaja yang berjaya menyediakan laporan program melibatkan guru. Hanya 12 panitia menyediakan laporan program murid dengan lengkap.
dan dapatan dialog prestasi tidak dimasukkan ke dalam fail kerana dapatan itu dalam versi PowerPoint. Kemudian, mungkin kita ada lakukan soal selidik untuk ketua panitia dan setelah semua ketua panitia mengisi soal selidik, ini dapatannya 100% ketua panitia berpendapat bahawa sistem fail hard copy amat membebankan. 100% ketua panitia bersetuju agar dokumentasi tahun 2021 menggunakan Google Drive. Terdapat ketua panitia yang amat stres, letih dan burn out kerana beban tugas yang amat banyak berbanding guru yang tidak menjadi ketua panitia dan guru yang tidak terlibat melatih murid untuk pertandingan koakademik pada tahun 2020. Kemudian, 90% ketua panitia bersetuju bahawa e-dokumentasi lebih mudah diuruskan berbanding fail hard copy. Jadi, apabila kita sudah kenal pasti isu, kita fikirkan satu jalan penyelesaian dan di sini jalan penyelesaiannya ialah menggunakan laman DOF iaitu Google Drive. Okey, jadi semasa proses menggunakan Google Drive ini, inilah kajian tindakan kita. Kita mengkaji sama ada sistem laman DOF ini berkesan ataupun berjaya meningkatkan kecekapan pengurusan fail panitia mata pelajaran pada tahun 2021. Jadi, masalah dan isu telah dikenal pasti, ya. Ada ketua panitia yang stres, ya, ada ketua panitia yang tidak berjaya melengkapkan fail atas alasan-alasan yang tertentu dan kita buat intervensi, okey, dengan menggunakan laman DOF, okey. Jadi daripada intervensi itu kita lihat, okey, ketua panitia lebih proaktif, okey, lebih cekap, okey, lebih efisien menguruskan dokumentasi, evidence, sistem fail, kajian tindakan, inovasi, album digital, karya murid dan e-rujukan. Jadi, tujuan kajian tindakan ini adalah untuk menambah baik sistem pengurusan menerusi Google Drive. Jadi, setakat ini dahulu sesi perkongsian pada petang ini untuk memberikan gambaran awal kepada rakan-rakan guru tentang skop kajian tindakan. Jadi, kita akan teruskan PLC pada petang ini dengan menonton latihan dalam perkhidmatan yang dianjurkan oleh e-didik, okay, yang telah ditonton oleh guru-guru dari seluruh Malaysia tentang amalan kajian tindakan bagi meningkatkan amalan terbaik kita di bilik darjah. Jadi kita tamatkan di sini dahulu. Terima kasih dan teruskan usaha kita untuk berkolaborasi menjanakan kecemerlangan dan kreativiti. Sekian, terima kasih.